Kita tengok daripada lab manual. Okey, so lab manual untuk eksperimen 1. Okey, ini eksperimen 1. Okey. Determination of the formula unit of a compound. Jadi, kalau kat dalam jotebung apa yang kena ada, okey, saya tulis kat tepi ni ya, make sure awak salin. Jotebook. Okey, jotebook awak boleh guna buku kosong ataupun foolscap paper. Tak kisahlah ya, as long as awak boleh jot dalam tu. Okey, so kalau kosong kata kosong lagi baguslah, awak ambil A4 kosong tu awak lipat dua, awak jadikan macam buku lah, buku. Okey, so apa yang kena ada dalam jotebook? Yang pertama sekali adalah awak tulis title of experiment. Okey, title of experiment. Okey, and then buat pengetahuan awak juga, kalau macam pelajar semester 3, mungkin asing, jotebook asing, and then buat lab report asing. Lab report mungkin buat dalam foolscap paper asing. Okey, saya nak buat awak buat kerja satu kali saja. Saya nak mudahkan awak. Biasalah digital learning, online learning ni awak perlukan masa. Okey, jadi kita buat satu saja. Itulah jotebook. Itu juga merupakan buku untuk menulis lab report. Okey, so maksudnya apa yang kena ada dalam jotebung awak, apa yang kena ada dalam jotebung awak tu adalah yang pertama awak tulis title of experiment. Hari ni tulislah determination of the formula unit of a compound. Okey, tulis kat kertas tu. And then nombor 2 adalah learning outcomes ataupun objektif. Inilah dia. Nah, ni nombor 2. Okey. Awak tulis ni nombor 1, awak tulis learning outcomes nombor 2. So dalam eksperimen ni kita ada 2. Kita ada 2. So, awak pun tulislah 2 objektif. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Adalah awak kena tulis introduction. Okey, introduction ni awak kena summarize daripada lab manual. Okey, nanti awak summarize daripada lab manual. So kat sini, kalau nak ikutkan dia kata one of the main property of compound is chemical which can be identified by determining the element present. Tak payahlah yang tu. Okey, tak payah. Ambil terus je. A quantitative analysis can be used to determine the composition of an unknown compound. Ambil terus yang ayat ni. Okey, ambil terus ayat ni. So once the composition of the compound is known, its formula unit can be determined. Ni, awak ambil terus yang ni. Okay. Okay. And then example tu tak payahlah ambil. Okay. And then ambil lah yang apa yang ada dalam eksperimen pula. Eksperimen ni kita nak buat zinc chloride kan. Okay. So in this experiment, a simple of composing chlorine will be prepared. Then awak samalah once the measure the fluorine can be determined. Okay. Lepas tu menggunakan mass ni, the percentage of composition of compound can be calculated and the formula unit can be deduced. So maksudnya awak summarize, ambil yang penting sahaja, letak bahagian introduction. Okay. So yang kita punya nakam hari ni kita nak sintesis zinc chloride. Okay. Dan kita nak determine formula unit of zinc chloride. Okay. Okay, prosedur dia. Okay, so yang ketiga, ini objektif. Yang ini adalah introduction. Ini apa yang ada dalam jotebook buat siap-siap. Ini maksudnya ini juga adalah lab report. So yang keempat, okey, yang ni awak summarize. Summarize daripada lab manual. Okey, yang keempat adalah prosedur. Okey, so untuk prosedur ni kalau nak ikutkan betul-betul menulis lab report, kita kena tulis dalam ayat pasif. Okey, maksudnya passive sentences. So passive sentences tu maksudnya kalau awak tengok kat sini kan dia kata untuk prosedur yang pertama. Okey, prosedur yang pertama ditulis sini, weight the crucible and record the exact mass. So kalau dia jadi passive sentence, so dia akan jadi apa? The crucible is weighed and the exact mass is recorded.
Okey, sebabnya ayat aktif adalah awak baru nak buat eksperimen. So, itu ayat arahan yang diberi dalam lab manual. Kalau lab report, awak dah buat pun eksperimen tu, awak nak report benda yang awak dah buat. So, awak kena bagi dalam bentuk passive sentences lah, past tense. Okey, so buat macam tu. Okey, tapi itu semata-mata lab report. Okey, saya nak awak itu juga merupakan jawatan book. Jadi dalam prosedur, yang pertama sekali kita combine dua dalam satu ya. Okey, dengan betul-betul. Jadi maksudnya awak buat prosedur atas sebelum ayat tu, awak buat uh, lukisan. Okey, lukisan maksudnya picture diagram. Ni masuk bahagian jota book. So picture diagram, kalaulah ayat dia kata weight the crucible and exact mass is recorded. Jadi kita tahu okey, kalau nak weight tu mesti atas analytical balance ataupun weighing balance. Okey, awak pun buatlah. Awak tulis kat sini weighing balance. Okey. Lepas tu awak letak ni crucible. Okay, then awak labelkanlah. Sebab bila picture diagram ni kita tak tulis, kita lukis. So bila kita nak lukis tu kita kena label so that kita tahu apa yang kita tengah buat tu. So ini adalah crucible. Siapa yang dekat sekolah dulu belajar dalam bahasa Melayu, awak kena ambil apa? Google sikit lah ya, crucible tu mangkuk pija kalau dalam bahasa Melayu. Okay. So crucible. And then dia suruh wait kat sini. So kita tahulah sekarang ni awak tengah record crucible. And then okay, baru bawah tu awak tulis prosedur 1. Macam tu. Okay, awak tulis prosedur 1 iaitu the crucible is weight. Okay, is weight and the exact mass is recorded. Buat macam tu. Okay, buat macam tu. Okay, and then masuk pula bahagian nombor 2. So sama satu kita buat kat atas ni lah. Okay, masuk pula nombor 2. So nombor 2 dia cakap place approximately 0.25 gram of zinc powder into the crucible and determine the exact mass of zinc powder. Jadi awak pun lukis yang tadi ni. Okay, dia masih berada atas ni. Okay, and then awak masuk, awak buat anak panah macam ni je. Awak buat anak panah, then awak tulis 0.25 gram. Apakah zinc powder? Zinc powder. So zinc powder ni dia color kelabu-kelabu nak hitam sikit. Macam tu, kelabu lah, kelabu dia tak hitam, greyish sikit. Okay, greyish powder. So awak pun buat macam tu, masuk macam tu, awak tunjuk. So maksudnya yang ni masih weighing balance, weighing scale ya, weighing scale. Jadi contoh awak nak spesifik, awak nak guna analytical balance. Tulislah analytical balance. Macam tu. Okay. Lepas tu baru awak tulis dia punya prosedur dia. Maksudnya awak kata 0.25 gram of zinc powder is placed into the crucible and the exact mass of zinc powder is determined. Tulis pula kat bawah ni. Dia punya passive sentence. Okay, itu cara dia. So, maksudnya saya menggabungkan jota book dan lab report. Okay, sebab dalam lab report juga ada awak kena tulis title, kena tulis objektif, kena tulis introduction, kena tulis prosedur. Cuma prosedur dia dalam ayat. Jadi nanti awak akan buat kerja 2 kali. Jota book kena tulis juga title, kena tulis juga objektif. Lab report kena tulis, so 2 kali kerja. So buang masa lah. So dengan saya awak buat 2 dalam 1. Senang. So itulah juga awak punya lab report. Itu juga awak jota book tu actually picture diagram lah, yang ni lah, yang ni. Bila awak melukis tu. Okay, supaya awak boleh fikir apa yang kena ada. Awak dah tahu dah apa yang awak kena buat bila masuk eksperimen. Okay, nak buat dia. Itu kenapa kita suruh awak buat jota book. Okay. Settle bahagian tu. And then habis je prosedur, akan masuk bahagian data. Okay, data. Jadi yang nombor 5 nanti, maksudnya dalam jota book apa yang ada kena ada sampai result lah. Okay, result. Okay, result ni dalam table. Okay, result dalam table. Okay, so
Kalau kat sini dia tak bagi table, jadi maksudnya awak lah yang kena buat table. Okey, awak kena buat table ataupun berdasarkan yang data-data yang diberi dalam video tu, awak construct table. Okey. Kat sini kita nak determinekan formula unit of zinc chloride. Jadi maksudnya kita nak determine empirical formula dan molecular formula dia lah. Okey, kalau dia bagi molar mass kita boleh tentukan molecular formula. So dalam kes ni kita nak tentukan empirical formula of zinc chloride. So awak buat table of element lah untuk itu dalam bahagian calculation. Tapi bahagian result ni awak kena letak macam ni 0.25 of zinc powder masuk. Lepas tu awak kena crucible, mass of zinc powder. Okey macam tu. Okey, ini contoh dalam pre-lab. Okey, eksperimen hari ni. Ini tengok pula pre-lab. Ini kat sini kita ada example how to write a report. Okey, kat sini ni dalam pre-lab. Awak boleh rujuk pre-lab. So, ni apa benda yang awak nak kena tulis. Topic, objective, introduction. Ni simplify and summarize daripada laboratory manual. And then method, procedure sebagai dalam jota macam ni. Tapi ni saya kata ni ini jota tau. Jota dia memang betul-betul picture diagram. Nanti lab report kena buat asing. Tu tadi saya kata dengan saya awak buat atas dia picture diagram, bawah dia awak terus tulis passive sentences. Okay, terus jadi lab report. Okay, lepas tu ini nombor 5 ni saya kata tadi, dia ada result observation dia. Okay, ni awak buat macam ni lah daripada lab manual, awak baca. Lepas tu awak kena tahu, oh kita kena ambil mass of crucible sebab tadi kita timbang mass of crucible. So awak kena adalah data tu. So buatlah result dia. Nak buat dalam table pun tak apa. Nak tulis macam ni pun tak apa. Okay, so mass of crucible berapa? Mass of crucible tambah zinc powder. Sebab tadi zinc powder kan awak tambah dalam crucible berapa? And then mass of zinc powder ada berapa? Okay, and then ni senang cakap ini adalah dia punya result yang kena ada dalam eksperimen ni. Okay, and then selepas result baru kita ada discussion. So once discussion ni, yang ni dalam sesi post lab. Jadi dalam pre-lab, awak kena siap-siap ada sehingga table of result untuk awak masukkan data. Bila masuk je minggu seterusnya waktu eksperimen, awak terus tinggal nak masuk data dalam table yang awak dah sediakan dah. Macam tu cara dia. And then satu lagi minggu baru kita buat lab report. Okay, so sekarang ni nanti waktu lab report saya sambunglah ya. Kita nak kena buat apa.